السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Menaikkan Fadilatul Imam Tamilal Pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Saya pertama kali saya minta maaf dulu. Saya tersilap buat kitab. Hak ni kelang kabut, penat tak hilang lagi duk menguruskan kawan-kawan kita yang kena uji dengan banjir. Jadi saya ingat kita cerita banjir lah kot. Saya dah try tengok dekat PDF kejap. Kalau ada ni dekat internet ni, kita baca kejap. Pertama sekali saya ucap tahniah lah kepada masjid. Saya tengok kat luar tu, Masya Allah, dah tersusun barang infak. Itu nak dihantar ke mana tu? InsyaAllah Langat? Ya? Nandi. Dah masuk dah, tengok lah. Dah masuk tengok belum? Bila jangkaan pergi? Esok? Hari Khamis. Ya, memang tak apalah, sebelum tu saya share sikit lah. Boleh? Minta izin dulu kan. Pasal ni kuliah. Memang saya pun tak tahu kenapa terbawa fiksirah pula. Kita cerita banjir. Dia cerita dia kerana pertama sekali saya sebut saya Alhamdulillah selamat. Rumah saya Alhamdulillah selamat. Itu yang pertama sekali lah, supaya tuan-tuan tak pening kepala fikir pasal saya. Alhamdulillah rumah saya memang boleh kata 100% selamat daripada banjir. Itu pertama yang saya amat-amat syukuri. Kerana waktu kejadian itu kemarin lah, kemarin Sabtu malam Ahad, saya memang tak ada di rumah. Saya kuliah pun bukan tempat lain, di Langat juga. Jadi saya kuliah sebenarnya di kawasan yang sepatutnya tak kena banjir. Sepatutnya, kerana memang tak pernah banjir sekitar 40 tahun lah. Jadi saya buat keputusan untuk pergi keluar rumah lebih kurang pukul 6 suku macam tu lah. Waktu hujan memang agak lebat, tapi saya gagahkan pergi kerana pertama pihak masjid tak kata cancel. Jadi saya pun takkan nak cancel kan. Melainkan kalau dia kata Ustaz tak payah datang lah, hujan nampak lebat Jadi pihak masjid tak kata. So saya buat keputusan pergilah, iaitu di Sungai Lui. Okey, Sungai Lui. So saya sampai macam biasa, lebih kurang sekarang lah 7 suku punya tu, hujan lebat. So tuan-tuan boleh tengok saya punya rakaman kuliah tu sebenarnya ada, saya rasa di masjid punya Facebook, ataupun tak tahu siapa yang rakam, tapi adalah live waktu tu. Live tu lebih kurang saya ingat setengah jam je, daripada pukul 8 macam tu sampai 8.20 macam tu lah. Terus blackout. Dan perangai Sungai Lui ni saya jarang lah, lalu tu selalu, tapi taklah tahu sangat dia punya suasana. Rupanya bila blackout, internet automatik potong. Dia punya pencawang tu mungkin bukan jenis pencawang yang besar-besar ni lah kan, jenis proper. Jenis pencawang dia bergantung dengan elektrik kampung tu. Jadi 8.30 saya ingat, lampu dia punya lampu auto, lampu tu menyala, mana lampu masjid, mic semua terpadam, internet habis. Tapi saya dengan yakin di awal ceramah tu, kalau tuan-tuan dengar, saya boleh bersembang dengan jemaah dengan nazir memang menjamin takkan banjir. Maksudnya dari segi
pengalaman dan ilmu dia lah. Dan kita yakin lah orang lama kan. Orang lama cakap, saya pun saya pun tenang, tak ada apa. So Nazir kata last banjir 1971 ketika KL tenggelam. Orang lama cakap, kita pun yalah, terus lah. Takkan kita nak apa, nak lebih-lebih pula kan. So saya pun hurai isu banjir sikit yang berlaku masa tu. Shah Alam dah mula viral kan. Orang dah tersekat semua. Tapi kita di Langat belum banjir lagi kan. Dan malam sebelumnya saya di Masjid Batu 14, malam Jumaat, malam Sabtu juga sama, saya bersembang dengan nazir masjid. Sama juga, ayat dia lebih kurang. Ayat dia kata apa? Hujan yang kali ni ustaz macam dia tak banjir, dia kata. Masa tu di Shah Alam dah agak naik, tapi di Langat ni dia renyai-renyai, dia macam tak berapa. Sebab biasa yang berlaku naik sebelum ni, dia terus bagi dekat pangsun sana. Di awal sana dia terus bagi, maknanya orang pangsun akan update, okey ready orang bawah, air sudah naik atas. So kereta-kereta apa semua landing sudah ready. Dan ready mereka pun biasa dalam 2-3 kaki takat-takat pinggang lah. So Nazir Masjid Batu 14 pun kata, okey tak apalah, masa tu hujan tapi tak ada kebimbangan langsung. InsyaAllah ni okey. So hari Sabtu, kita tahu hari Sabtu saya kuliah subuh di Shah Alam masa tu, pagi Sabtu. Saya balik Langat pukul kuliah subuh pukul 8.30 macam tu, cerah. 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi cerah. Tak ada matahari tapi cerah. Maksudnya okey lah, kita pun tak berapa risau. Dia naik 11.30, 12 dia mula sudah renyai-renyai. So bawa ke petang on off macam tu. Tapi masih lagi di Langat tak ada apa-apa perubahan. Air sungai masih stabil apa semua kan. Jadi saya pun tu, saya ambil keputusan, saya pergi ke Sungai Lui untuk kuliah maghrib. Kemudian pula kuliah khas bulanan dia orang. So macam saya sebut tadi, di Sungai Lui bila sembang kuliah tak berhenti. Live tu berhenti lebih kurang 20 minit gitulah. Kan saya sembang cerita pasal ujian Allah Taala, sebab kita pun kan baru yang kena meninggal 9 orang tu kan di Kesas tu, di Elite tu. So saya urai sikit apa semua kan. Habis selesai dah 8.40 betul-betul kuliah habis, ingat 8.40 solat. Masih terkawal tak ada apa. Saya bagi salam, tiba-tiba jemaah bangun 4-5 orang. Saya ingat kot dia orang nak pergi ambil nasi ke apa, saya pun tak tahu. Rupanya air sudah naik di belakang tu. Air lebih kurang sekaki lah. Jadi saya pun tak panik, sebab saya rasa macam tak ada apa kot kan, biasa. Belum sempat solat sunat apa semua, jemaah pun tak, saya ingat tak ada yang solat sunat kot, terus keluar. Dia orang sudah rasa lain macam. Sebab memang masjid itu tak dinaiki air selama puluh tahun. Maknanya last 1941. So dia orang 71. So dia orang sudah rasa lain macam. Dia kata, ustaz macam mana? Saya kata kalau macam ni saya mungkin kena gerak lah, saya kata kan. Saya gerak, tapi saya gerak, saya tetap saya fikir bawah air sudah naik. Di saya Sungai Lui, kalau tuan-tuan biasa di Hulu Langat, daripada Batu 18 kita akan ke kanan pergi ke Kampung Jawa dan Sungai Lui, dan terus lagi dia akan pecah dua, kanan pergi ke Semenyih, Dam Semenyih, kiri naik ke Genting Peras, track orang cycle, orang cycling, orang bikers ni semua, itu atas tu pergi Jelebu lah. So saya kata insya-Allah saya pergi naik atas lah. Saya ikut jalan atas, insya-Allah lebih okey kot jalan, maknanya tinggi sikit. So saya pun masuk kereta, dan takdir Allah Taala saya bawa kereta besar sikit, saya bawa Velfire. Sebab saya punya mindset, kejap lagi saya balik, kalau air sekaki dua kaki, insya-Allah Velfire boleh jalan. Ni saya punya otak ni. Sebab saya dah pengalaman dekat Sungai Serai, saya dah lalu Velfire, insya-Allah okeylah, boleh lah kan. Bukanlah nak hebat ke apa, tapi sebab tinggi kan. So saya ada kelisa saya kata, kalau kaki dua kaki ni air laju, air ke sungai aku kan. Motor memang tak boleh jalan lah, tak berani. Saya bawa Velfire. So saya punya pandangan, saya rasa ijtihad saya lah kan. So dia ingat okey lah. So saya pun start kereta. Masjid tu di parking, dia nak keluar tu, dia turun bawah sikit, dalam sekaki. Bila saya dah mula nak bergerak, kita ada kereta pula blok sikit, tak apalah.
Satu hailak lalu. Kita tak nampak, gelap, blackout kan. Lampu sudah tak ada, blackout. Hailak lalu sudah makan bonet hailak. Saya kata, macam mana pula bonet hailak pula bawah aku tu. Hailak tu laju. Dah dah. Hailak ke Triton saya tak pasti lah, tapi 4 wheel lah. Kan? Sekali lagi dia lepas. Kali kedua dia jalan lagi. Saya macam berani tak berani kan? Kali ketiga dia sudah sangkut. Dia tak boleh pergi dah. Saya kata sudah. Saya dah tak boleh gerak. Daripada saya fikir saya redah, jadi confirm kereta saya sangkut, saya ambil keputusan saya stay lah. So saya pun stay. Tadi air tu tadi sekaki. Daripada pukul 9 saya ingat habis solat isyak tu, tak lama, 9.30, setengah jam dia sudah pergi ke paras setengah kereta saya. Setengah dah, pukul 9.30. Punyuk. Kalau tuan-tuan tengok air dia, ni daripada atas, daripada lui. Saya ada upload sikit gambar di Facebook tu. Memang laju sungguh. So 9.30, 9.10 makin tinggi. Tadi saya buka pintu kan. Saya buka pintu, saya tengok air kan. Bila dah tinggi tu, saya pun fikir tak boleh jadi ni. Kena keluar. Saya nak buka pintu. Pintu sudah tak boleh buka. Pula dah. Sistem dia lock terus. Tak boleh buka. Saya cakap, ni kok mana ni? Kan? Saya pun dah fikir paling-paling kalau air memang nampak kadang, memang saya sudah fikir memang saya nak pecahkan pintu ni. Sebab dah sudah panik kat masa tu. Tapi wallahualam entah macam mana saya tekan tingkap. Mungkin sebab dia ada elektrik tu masih ada ke apa, tapi tak start enjin. Turun tingkap. Alhamdulillah. So saya pun kata kena keluar. Saya keluar, masa tu saya naik atap, duduk atas kereta sebab ni air dah tinggi. Itu ada budak datang, dia diselamatkan beberapa orang jemaah masjid. Ustaz, jom kita gerak Ustaz. Ni kita tak tahu lagi ni air tinggi mana. Kan? Takut lagi tinggi daripada kereta kan. Saya kata okeylah. So tingkap tadi buka, saya ulur tangan, saya tutup macam tu lah. Tak habis tutup lah. So kereta tinggal. Dah saya ingat masa saya pergi tu dah hampir dekat side mirror lah. So saya mau pergi, tinggal lah. Tinggal tuan, saya nak tak pergi belakang tu apa semua, ikut dia orang situ lah yang tahu jalan tu. Ni masjid dah habis dah ni, dah 3 kaki dah ni naik ni. Kan? Laju tuan, laju. Memang sangat cepat. Kan? Otak saya fikir Nanding confirm tenggelam. Confirm tuan-tuan. Sebab Sungai Lui tak pernah kena banjir macam mana Nanding malam ni. Saya kata tenggelam. So saya pun gerak. Dan saya sebut tadi apa? Api tak ada, internet tak ada. Saya sudah tahu rumah saya, isteri saya kat rumah mesti cukup risau. Dan syukur saya sebut tadi, saya memang tak berapa bimbang lah. Sebab taman saya Alhamdulillah memang selamat. So yang itu saya tak ganggu emosi saya. Semua saya fikir dia bimbang pasal saya. Isteri saya pula lagi 2 minggu, seminggu lebih lagi nak bersalin ni. Satu-satu Allah nak bagi kan, Allah nak uji. So saya pun gerak semua, pergi tempat tinggi apa semua. So Alhamdulillah lah. So kat situ saya stay Sabtu sampai pukul 12 lebih, pergi sana pergi sini tengok keadaan air. Memang situ okey, air naik sikit lah sebab memang bukit. Sebab tu kata Lui itu bukit kan. Jadi depan sikit laluan air, sungai di belakang sana dia sudah pecah, dia sudah buat laluan sendiri. Sebab itu tadi saya pergi Lui, kalau ikut apa yang orang Lui kata, ini consider macam kepala air lah Ustaz, dia kata. Sebab dia sudah langgar semua dia buat trap, air sudah pecah. Pagi Sabtu saya balik SU masjid, kata Ustaz jomlah kita ikhtiar lah ikut. So memang saya tak ikut jalan bawah, sebab bawah saya rasa air tak turun lagi. Ikut jalan atas, pusing lah. Dia akan pusing naik atas, pergi dam semuanya, dia akan pergi sampai biasa, dia akan pergi sana masuk ke jalan Tekali sampai biasa sungai main langat dia terus. So saya fikir, so lain tak ada, internet tak ada sebelum SU bawa. So laluan tuan-tuan, laluan ni kalau tuan-tuan biasa laluan Sungai Lui, jalan cantik tuan-tuan. Jalan cantik, memang mainan orang untuk superbike ni. Dia orang main hujung minggu ni, geng-geng bicycle ni, cantik. Tapi kalau tengok tuan-tuan jalan, dia sudah jadi merekah-rekah, pecah-pecah batu daripada mana tak tahu. Tiang elektrik bersilang, pokok semua. La ilaha illallah. Cakap memang ini bukan dia dah ni. Tiang elektrik tu makan separuh jalan, sikit jalan yang boleh lalu lah sebiji kereta besar tak lepas lah. Kereta macam saya naik tu Serena, besar tapi taklah besar sangat, boleh lepas.
Belakang kami tu siap ada suami isteri nak bersalin pula dah. Allahu Akbar. Jadi kita turun, kita tengok jalan, lepas tak? Lepas tak tahulah pergi hospital mana, sebenarnya kau tak tahu dia bawa nak bersalin tuan. Allahu Akbar cakap. Betul? Lepas saya pun lalu. So ikut memang laluan pergi ikut semenyih apa semua, dan semenyih memang pokok apa semua, tapi dah ada kesan orang potong lah, orang bersihkan. Sebab saya gerak tu dalam pukul 10 kot, 10 lebih sikit, 10 10 setengah itu, maknanya sebelum tu orang dah bersih-bersih sikit. Tapi kesan, dan di situ ada satu macam yalah hutan semua, tapi saya tak tahu macam mana, saya tak boleh imagine. Dia jadi macam roboh tuan-tuan. Dia macam kita kata tanah runtuh lah, tapi kalau tanah runtuh ni, tanah tu ada situ lagi. Ni tak ada lah, dia kosong. Hutan tu jadi kosong. Dia hutan, tapi tak ada dah hutan tu. Hilang. Boleh bayang kuat air mana tu. Air dia kuat mana. Dia macam ada satu air pilanggar, roboh. Yang tu pasal tu dia turun, air dia memang hitam lah. Dia jadi memang air lumpur sungguh. Sebab bukit tu dia sudah pecahkan. Sebab tu yang kesan dia sampai ke bawah apa semua tu. Tapi laluan yang di masjid tadi tu mungkin dia dah luas. Mungkin tapi memang kayu-kayu semua memang kena lah. Kereta saya semua tengok. So akhirnya saya tengok air kan lama. Saya ingat masa tu pukul 2 pagi baru saya pergi cari tempat saya rehat kejap. So cikgu tu kata jom kita pergi surau sekolah Ustaz. So sekolah tu orang tak ada. Saya rehat situlah. Pukul 6 macam tu subuh bangun, air sudah kurang lah. Tapi otak saya sudah fikir nanding habis. Nanding habis saya kata. Nak kontak tak boleh apa semua. Ini kesian orang Lui sampai sekarang tuan-tuan, sampai sekarang memang agak kita simpati lebih. Tak dapat akses. Kalau tuan-tuan tengok ada di grup Unlangat ada yang update anak duduk dekat Melaka tak boleh, ada sebahagian ni lah masih lagi baru nak balik, tanya mak ayah saya tak dapat kontak. Oh kesian tuan. Kesian. Orang nak pergi tak boleh, jalan ada yang dah dimakan haki semua. Tak dapat maklumat. Tak silap saya di Lui seorang ke 2 orang meninggal ditemui hari ni. Jadi ada yang meninggal lah, yang makcik yang tak larat kan. Tapi maknanya kesian mereka ni tak dapat akses. So sebab tu kalau tuan tengok Lui memang maklumat tak yang dapat maklumat tu maknanya orang rakam and then orang upload bila dah ada line lah. So saya tadi pun ada beberapa video saya upload lah. Tapi maknanya orang situ tak ada line, internet tak ada, elektrik tak ada, air pun tak ada. Ini antara masalah ni sekarang ni di sana ni, di Langat ni, di Nanding pun termasuk air tak ada. Mungkin saya tak tahu yang air petang tadi alhamdulillah dah ada. Saya tak tahu mungkin dah ada di Nanding. Last saya keluar pukul 7 tadi dan 5.30 6 tu dah ada. Cuma adakah semua dapat atau tidak saya tak pasti. Api belum ada saya rasa. So ini masalah lah. Dan memang dia di Lui tu sampai sekarang api dah ada tidak saya tak pasti. So bila saya sampai rumah tadi tu, sampai turun di Tekali, alhamdulillah air semua dah apa semua. Nak sampai di rumah saya tu pula 2 pula masih lagi air bertakung. So kereta yang hantar saya tu tak boleh lah, tak boleh lalu. Saya kata saya berhenti, saya jalan kaki dekat sekilo lah, sekilo dengan kain pelikat tu. Tak peduli saya, fikir nak jumpa anak isteri ni saya jalan terus masa tu bombol apa semua. Masa tu kalau tuan-tuan tengok yang viral, orang duduk dekat atas atap surau Nanding itu kan, yang 100 mereka duduk daripada pukul 4 pagi 10 pagi masih belum semua turun. 6 jam dengan ibu yang baru bersalin tengah dalam pantang baby. Allahu Akbar. Jadi bukanlah nak salahkan sesiapa, memang masalah dia sebab masa tu di Gombak pun air dah naik, di Shah Alam tak usah kata lah. So bantuan tu je memang dah berterabur semua kan. Dan Langat ni pula, bila saya sembang dengan orang Langat ni nama daerah Hulu Langat, tapi kawasan Hulu Langat tu duduk tengah-tengah antara Kajang dengan Ampang. So sana ada keutamaan dia, sini ada keutamaan dia. Langat tak ada orang nak perasan sangat. Lepas tu dia pula kampung apa semua kan. So jadi macam tu lah. Saya ingat menjelang tengah hari bawa ke petang baru selesai kot dia orang angkat alihkan semua. Tapi masa tu dalam pukul 10 tu air sebelah tu air
dah turun lah, dah pergi ke apa nama dia, takat dada dah turun daripada masjid. Sebab saya ingat yang tinggi betul tu di Nanding sekitar pukul 4-5 pagi tu memang tenggelam tuan-tuan. Surau Al-Munir, surau Jumaat Al-Munir tu, nanti tuan pergi tahulah, di memang Nanding tu tak pernah air naik. Paling tinggi pun macam dekat kaki 5 tu je. Itu yang kalau kata tempat lain naik tu, situ tinggi tu je. Oh, tetapi kali ni atap dia tinggal. So memang, dan lepas tu kita pun pergi tengok kawasan orang alih kereta kan. Kalau kita tengok viral kereta tu, dan kereta-kereta di Nanding ni, orang Nanding ni memang alihkan di tempat tinggi, tapi main dengan 8 kaki punya air habis semua. Saya ingat 500 biji kereta tak lari lah di Nanding yang masih tersadai. Memang kali ni sejarah. Walaupun yalah Seri Muda masih lagi apa semua, tapi Nanding ni mungkin dari segi pertama sebab dia kampung lah. Kampung ni tu yang apa, rumah 30 tahun pusaka tu kan, yang masuk paper tu jadi tempat syuting macam-macam, tinggal tanggung kan. Nanti tuan boleh beritahu itu di kampung Jawa, naik sebelum ke apa nama dia, Sungai Lu ya kan. Dan wallahualam kalau ikut apa kajian cuaca ni, monsun belum habis lagi ni kan. Monsun apa benda tu, saya tengok dia punya tu dengan jemaah, dia masih duduk putar. Dia kata, "Ustaz, yang kita kena ni ekor je Ustaz." Sudah, yang kena ni ekor kepala duduk pusing gini. Duduk Filipin, pergi Hong Kong kejap, duduk pergi cakap. Sebab tu cuaca dia belum nampak. Hari ni okey lah, tadi petang dah cerah cantik, tapi pagi tadi semalam duk main mendung-mendung lagi kan. So doa lah kan. Tapi itulah, saya ingat lumpur kali ni agak memang luar biasa lah. Sebab sebelum ni banjir di Nanding memang 3 kaki, 2 kaki setengah. Dan sedih tuan-tuan, memang dokumen diorang almost semua tak dapat diselamatkan. Dokumen gerantar tanah lah, saya sembang sendiri, tak dapat selamat. Sebab memang tak boleh jangka. Banjir biasa kan, tapi letak atas almari semua kan, TV susun atas. Dia punya pergi kali ni sebab dia terlampau laju, cepat sangat dalam. Jadi kawasan yang siapa biasa pergi kawasan kahwin, dia ada teratak Nanding, ada orang buat tempat wedding tu, dia yang selalu update. Okey, air sudah, pelantar sudah tenggelam. Ini dia pun tak sempat update, dengan dia sendiri naik air kan. Habis dia punya wedding, dewan semua kan. Memang luar biasa kali ni, masya-Allah. So saya orang tanya, "Ustaz, saya alhamdulillah kan, kereta je lah." Tapi saya tengok kereta saya pun duk terbayang orang Nanding apa semua, hak tu lebih besar kan. Tapi yalah kan, kita pening lah. Saya fikir tadi duk cari towing apa semua, buat nak fikir boleh rumah lah kot. Tapi maknanya Allahu Akbar. Cuma kebimbangan tu masih ada lagi lah kan. So yang kita amat sedih tu apabila benda tak pernah berlaku lah. Benda pernah berlaku ni kena mindset tu, psikologi tu boleh ready. Tapi bila tak pernah kena, memang luar biasa lah. So tuan-tuan, bantulah mana yang boleh, insya-Allah. Mungkin bantuan ni satu, bantuan lah. Yang kedua, keutamaan tu kena fikir jugalah. Saya ingat yang saya dapat maklumat, of course, kalau Toto ni kita untuk di tempat itulah tempat dia orang rehat tu, mungkin di sekolah, ada satu sekolah agama depan tu. Sekolah pun saya tengok tak buka semua untuk apa, PPS pusat persinggahan sementara tu. Makanan tadi saya tengok di Allahumma Somad di bawah tu, di Nanding apa semua memang berlebih kan. Tapi bila saya pergi atas, rupanya ke atas tu tak ada orang hantar makanan, tak banyak lah. Jadi pakcik-pakcik ni apa semua kesian. Tapi saya pula duk sebut kat kawan-kawan, kita tak payah buat makanan sangat kan, sebab dia orang ni banyak sangat dah NGO hantar. Tengok atas tak cukup makanan pula, kesian. Bawa makanan tu biskut macam tu lah yang senang nak makan. Tapi dia orang duk kemas-kemas apa semua, nak makan nasi kan. Kita pun mana nak dan lah tu bawa balik semua. Jadi malam ni kuliah banjir lah gitu. Saya bukan apa, saya sedih tengok ramai orang tua-tua lah. Orang tua-tua tu tak.
Yang tua-tua tak larat ni, bukan kata tua-tua jenis sehat ni, alhamdulillah lah. Ini tua-tua yang terlantar. Bila kita tengok nak kena angkat, kena alih. Saya tolong seorang hamba Allah tu naik hailak dia nak naik hailak. Allah, tak ada tenaga langsung. Tak ada tenaga langsung. Saya bayang macam mana lah waktu air tengah tinggi tu. Badan besar tu. Ini memang teguran untuk kita semua lah daripada Allah Ta'ala. Cuma macam itulah saya fikir, masjid pun ada pengalaman. Kita kena tengok betul-betul keperluan. Sebab dia orang nak bersihkan rumah tu, air alhamdulillah dah ada, cuma saya tak tahu elektrik dah ada ke tidak. Sebab kalau nak pakai water jet, air tak ada, api tak ada, susah lah. Cuma tadi di Sungai Lui saya interview pak cik tu, dia kalau ada sesiapa nak sumbang water jet yang pakai petrol, ada ke? Dia kata ada. Saya pun tak pernah tengok lah. Yang pakai petrol, jadi tak bergantung dengan elektrik kan. Sebab masalah dia sana senang sangat elektrik terputus kan. Jadi tak tahulah, saya pun tak sempat survey apa semua kan. Tapi dia kata ada water jet yang pakai apa nama dia, menangis pakcik tu kan. Dahlah susah ustaz kan. Kita pun masya-Allah jadi kita tolonglah mana yang mampu. Dan masya-Allah saya yakin orang Malaysia ni, cuma yalah masalah yang kali ni saya tengok memang boleh tahan lah. Insya-Allah banyak tempat kan. Di Pahang pun rasa not bad juga air ni kan. Jadi ini benda yang tapi orang tak banyak tanya saya. Saya memang alhamdulillah taman saya di beberapa taman di Hulu Langat memang atas bukit yang tinggi, dan memang alhamdulillah selamatlah. Dan kita bantu mana yang mampu. Surau tempat taman saya tu memang buka bagi makan apa semua kan, mana yang mampu. Tapi memang luar biasa. Dan Nanding tuan-tuan, penduduk dia, rumah dia, taman yang saya tak pasti berapa tahun, saya ingat lebih 50 tahun dah taman di Nanding tu. Kalau ikut data yang dia sebut, ada 2,000 rumah. Rumah kecil-kecil lah tapi kecil-kecil pun semua ada orang lah. 2,000 rumah maknanya ramai taman lama, padat. So tak tahulah macam mana nak buat dari segi nak bantu bersihkan. Tapi itulah, sampai tadi kata yang orang tak terfikir tapi amat mereka perlu, antaranya tuala wanita kan. Tuala wanita saya kita tak fikir kan. Rumah saya dulu ni kata dia orang update dalam grup, dia orang nak benda ni bang sebab. Dan masalahnya kedai langsung maknanya untuk dapatkan barang asas ni tak ada langsung di Langat ni, kena keluar lah pergi ceras apa semua. Jalan macam ni pula, jalan tak boleh. Saya pakai motor je, beli barang keluar kan. Memang kereta pergi pukul 9, pukul 3 balik. Nak keluar dekat 2 jam, nak masuk dekat 2 jam. Punya padat. Sebab dia masih di Sungai Serai tu, dia masih lumpur, so tak boleh laju kan. Kalau tuan-tuan tengok masjid Sungai Serai, masjid banjir orang panggil tu, masjid tu cerita dia masa sebulan 2 bulan lepas sudah minta bantuan saya untuk saya jadi macam duta macam tu lah, untuk bantu mereka collect dana untuk buat masjid baru. Tapi entah macam mana, telah bincang dengan JAIS apa semua, akhirnya pihak masjid beritahu, Ustaz, JAIS dah setuju nak turunkan dana. Saya tak tahulah perbincangan. So akhirnya okey, so kita punya projek settle, habis. So saya pun tak ada tanya lebih lah. Dia kata JAIS dah setuju nak buat masjid baru sebab tapak dah ada, cuma dana tak ada kan. Mungkin masjid baru makan belah juta kan. So dia orang bawa ada 4 juta. So yang kali ni masjid tu sebelum ni memang tenggelam sampai kubah. Yang kali ni kubah satu hal nampak, tapi dia punya lumpur, tadi saya lalu, lumpur dia lebih sekaki. Tuan-tuan, saya tengok sebab dia memang turun ke bawah, jadi memang lumpur tu memang jadi pot betul. Saya tahu itu mungkin makan seminggu 2 lah kot. Tadi bomber duk tolong sedut, pakai bomber sedut lumpur. So memang kalau tanya masjid paling teruk, masjid tu lah paling teruk lah. Esok ni intim dengan Carnival geng masjid minta saya uruskan, dia orang ada nak bagi water jet kan. Tapi maknanya masjid Sungai Serai yang paling teruk lah. Saya ingat pukul berapa tu pun dah tenggelam dah dia punya SU. Saya tengok gambar tu kan, dia punya video. Tapi ingat pukul 5 pagi tu memang hanyut lah masjid tu. Beberapa rumah hanyut, dan memang ini sungguh luar biasa.
Cuma yang kita harap sangat ni, mudah-mudahan tidak ada gelombang kedua. Itu je. Kita takut kan, duk syok kemas hantar barang apa semua ni kan. Kita tengok kemah bantuan dah banyak dah tadi diorang letak tepi jalan. Kan. Yang saya duk bimbang sebab dari segi apa nama dia, kajian dia tu, monsun tu tak habis lagi cerita tu kan. Dan ikut apa yang dia kata, apa yang data daripada kajian cuaca tu betul, maksudnya betul, yang jadi ni memang daripada itu kan. Jadi kalau itu masih ada, mudah-mudahan Allah jagalah. Allah jaga. Itu saya sendiri pun tak pernah lalui pengalaman lalui air takat pinggang, takat naik dekat 2 kaki lebih 3 kaki kan. Tak pernah lalui sepanjang hidup ni. First time. Sebab kalau sebelum ni yang banjir Nanding bawah tu saya pergi lepas kering lah kan. Tengok sebab dia orang tak ada kritikal. Setakat naik tu dia orang pun relax, air tu kemah gitu kan. Ini Allah Akbar. So yang paling sedih saya kata tadi tu, dokumen habis semua kan. Kereta untuk saya cerita lah. Honda City ke, Honda Civic ke, Camry ke kan. Tak ada apa lah. Tengok je lah kan. Itulah kan. Mungkin kita doa tu satu, yang kedua tentang ada kesempatan bantu yang mana mampu, dan mungkin perlu ada perancangan yang ni lah. Sebab memang 1,000, 2,000 rumah tak tahu macam mana. Itu belum cerita saya sebut Sungai Lui, lepas tu bawah tu Dusun Tua, IKBN Dusun Tua, habis habis. So memang 8 kaki tak kurang lah. 8 kaki bukan dari sungai. Maknanya bukan dalam sungai tu, daripada permukaan sungai tu mungkin 8 ke 10 kaki. Memang luar biasa kali ni. So teruskan berdoa dan mana yang mampulah untuk kita bantu. Itu sikitlah pengalaman dan saya tak pernah lalui. Mudah-mudahan ini bukan yang maknanya ini kali terakhir lah, mudah-mudahan. Semua tak jangka menyebabkan ujian Allah Ta'ala ni memang tak boleh kata apa. Tadi saya interview pakcik tu menangis dia. Saya cakap, saya tengok kereta saya teruk kan. Dia tengok orang tua-tua duduk rumah-rumah Allah. Tak ada apa. Kita sedih lah kan. Tapi fikir tengok balik orang lain. Habis. Tak ada apa dah ustaz. Tengok. Kita dengar-dengar orang tua umur 50, 60 cakap macam tu. Bergenang air mata kita. Kita Allah uji sikit kan. Kereta tapi tengok orang lain. Ada apa? Yang pakcik tu saya balik daripada Bangi, dia kerja kat Bangi, isteri dia sudah ada dekat atap rumah. Sudah ada kat atap rumah, kontak tak boleh. Ni isteri dia cerita balik lah. Kontak tak boleh. Dia kata 4 orang budak di bawah air, tapi alhamdulillah dia kata ustaz, budak kampung berenang bertaut dekat pokok. Tapi tak viral sebab Sungai Lui tak ada akses. 4 orang. Jadi 4 orang tu adik-beradik ke tak, saya tak pasal dia cerita. Tahu kat pokok selamat 4. Saya dengar dia cerita. Tapi memang orang sabar. Sebab bila air dah tinggi, dia orang letak atas atap. Tapi kalau rumah tak cukup tinggi, habis air langgar kan. Jadi memang air dia laju sangat-sangat. Memang sebab tu bila dah sampai dekat bawah, rupanya air dah tak bergerak. Sebab dah macam berlaku di Seri Muda lah. Seri Muda tu yang lama air bertakung sebab laut dah tak boleh tampung. Tadi orang Shah Alam call saya baru turun Seri Muda. Tapi Seri Muda ni pula lama air bertakung tu sebab dah tak tahu pergi mana air. Maksudnya laut dah penuh. Itu pun Masya Allah. Sepupu saya di Kelang sudah tendang air dia tu habis. Pagi itu dia cerita tu pagi Sabtu waktu saya pergi kuliah tu naik sekaki. Saya tak tahu nasib dia pun tak update dah lepas tu. Tenggelam apa rumah dia. Luar biasa. Dan ini memang yang saya sebut di Langat ni sebab tak pernah berlaku. Memang luar biasa. Saya di Batu 20 tempat saya chalet resort kita orang tu, yang dulu masjid pernah hantar remaja tu kan. Situ memang alhamdulillah tak ada apa. Air naik tapi tak kacau apa-apa. Makna rumah kampung semua elok. Betul-betul daripada tempat yang saya mengajar, Sungai Lui. Daripada situ air memang dia turun, dia langgar habis. Tapi daripada Pangsun, daripada siapa pernah pergi Lopong, pergi Congkak, situ tak ada apa. Tuan-tuan pergi naik atas cantik, tak kacau. Start daripada Batu 18 ke bawah, habis. Saya ingat sampai sekarang internet dia orang belum ada lagi lah. Memang
Oh, habis. Lumpur, saya tahu lumpur. Saya tu pergi Jerai. Masih pergi Jerai? Ada pergi Jerai. Yang tak pergi. Saya pergi. Jerai ni dia lumpur tapi air tak banyak. Jadi lumpur tu dia macam dia pergerakan dia tak begitu teruk. Yang awal-awal tu teruk, yang bawah-bawah tu dah sikit kan, sebab dia berat. Yang ini air yang dia yang ni bagi saya macam Polar Cry. Polar Cry 2000 berapa? 14. Ala mungkin separuh Polar Cry. Polar Cry tu saya pergi juga. Yang petik air dekat pokok kelapa apa semua tu kan. Lebih kurang lah. Ala-ala Polar Cry. Cuma Polar Cry tu sebab dam Thailand, laut melempah, tendang balik 15 kaki naik kan. Ini 8 kaki macam tu lah. Memang ini pengalaman yang luar biasa. Cuma saya sangat bimbang gelombang ada lagi berlaku. Itu memang kalau jadi lagi sekali tak tahu tuan. Memang tak tahu nak cakap apa. Kesian habis collapse. So kita doakan dan itulah minta pihak berkuasa pun inilah kan, sebab tak tahulah macam mana dia orang punya koordinat tu, kita pun tak tahu kan. Tapi memang kata apa perlu dari segi susunan tapi betul dah jadi macam tu memang tak tersusun jadi kan. Haru biru. Mudah-mudahan saya cerita ni sebab saya lalui sendiri dan alhamdulillah bila saya duduk situ rumah saya pun selamat. Yang pagi tu keluar rumah pergilah beli barang sikit. Tadi NGO kami One Nation pun turun bagi barang sikit, bagi duit sikit apa semua, buat collection. Bagilah mana yang mampu. Dan ini ujian untuk mereka dari segi itu, ujian untuk kita sejauh mana kecaknaan kita. Kecaknaan kita. Tuan-tuan sibuk kerja, tak sempat, rezeki sikit mau infak sikit, bagi. Ini kesempatan kita sebenarnya. Kesempatan kita untuk pakat-pakat kongsi rezeki kita sedikit. Tak cukup mana pun untuk tampung dia orang, tapi mudah-mudahan itu ada nilai kasih sayang, ukhuwah kita, menunjukkan kita sama-sama lah mengharungi ujian ini. Sebab kita pun tak tahu ke depan macam mana. Ke depan kita tak nampak. Mana saya SP Setia yang Setia Alam biasa tuan, Setia Alam pun tak pernah terfikir macam mana boleh banjir. Padahal good developer tu SP Setia tu kan macam mana semua luar daripada akal manusia kan. Allahuakbar. So itulah saya pun tak bawa kitab, kita kongsi pengalaman yang memang real berlaku kat saya sendiri, yang mudah-mudahan memberi sama-sama lah. So untuk bantuan tu sangat-sangat kita alukan. Saya mewakili penerangan. Tapi saya sebut tadi, tuan-tuan fokus landing. Kalau ada rezeki lebih, tuan-tuan naik atas sikit, pergi ke dusun tua, pergi ke apa nama dia, Lui ni masalah akses. So memang tak tahu. Saya ingat sampai sekarang tak tahu, tak ada update lagi Lui. Hatta orang Langat sendiri pun tak tahu. Bukan kata tuan-tuan, orang Langat pun tak tahu kan Lui, melainkan kalau dia pergilah. Sebab jalan tu pecah, tak boleh lalu sebelah lah. Jadi orang nak pergi pun macam tak berapa nak mudah lah. Yang viral, tuan-tuan tengok yang viral kereta terpalik apa semua, tu di Sungai Lui. Itu di Sungai Lui. Jadi saya pergi tadi, cerita dia situ ada 2 buah rumah, ada bengkel kereta punya. Tapi kereta yang dalam tu bukanlah kereta kat bengkel tu saja. Kereta yang parking dekat atas tu ditolak ke air habis. MyV-nya semua kereta lah kan. Tapi sebenarnya tak ada Mercedes kan. Orang Sungai Lui tak pakai Mercedes kan. Pakai Mercedes pening. So Sungai Lui itu juga kalau tuan-tuan boleh susun, pergi bawa ke sana sikit lah bantuan. Sebab tak ada akses. So kita tak tahu apa update orang sana. So mudah-mudahan kita sama-sama cakna isu ini untuk kita muhasabah dan teruskan berdoa lah. Yang saya paling takut tadi itu kalau berlaku gelombang berikutnya. Tak mustahil tak mustahil. Kita tak minta, kita doa agar Allah pelihara. Tapi kemungkinan masih ada sebab dari segi ilmu tu, ilmu apa? Bukan arkeologi apa? Ilmu tu lah kan. Maksudnya masih nampak lagi dia punya kedudukan pergerakan puting beliung kan. So doa banyak-banyak. Dan masya-Allah kawan kita di pantai timur kan, Kelantan tak banjir. Allahu akbar. Masya-Allah. Allah ni kuasa. Macam tu dia ubah
Cuma air sungai naik lah, tapi tak banjir, alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit saya punya sharing ini, bukan nak cerita apalah, saya sebut saya selamat, alhamdulillah. Warga pun alhamdulillah selamat. Tapi kawan-kawan kita yang lain yang diuji, dan mudah-mudahan sebar luaskan maklumat untuk kita sama-sama pakat-pakat bantu. Saya kira untuk itulah malam ni. Bukan sengaja ni bawa fiksi roh, tak macam mana tu bawa fiksi roh. Jadi kita sambung pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kita ambil iktibar bersama. Dan masa ini seperti kita tahulah, tak perlu kita nak tuduh menuduh, ungkit mengungkit. Poin dia bagi saya satu, tuan-tuan, satu. Ini saya sebut sini lah. Tuan-tuan, ketika bagi bantuan, satu benda yang saya mungkin boleh bagi pandangan, tuan-tuan ingatkan mereka jaga solat. Ini penting, tuan-tuan. Ketika bagi bantuan, bukan kita nak tunjuk kita baik, tapi ini apa yang saya tengok, tuan-tuan, waktu macam ni. Yalah, kalau orang biasa tak solat, bagi saya waktu macam ni kena solat. Orang cakap kain plekat tak ada, baju kotor, come on lah. Come on lah, macam ni. So tuan-tuan ada kesempatan, saya orang situ nak cakap banyak tak boleh, biasalah orang dalam kan. Tuan-tuan ada rezeki datang, dia tak ada malu apa sebab orang luar. Cakap elok-elok. Kalau boleh tuan-tuan, bawa sejadah sikit. Tanda kita ingatkan mereka tentang solat. Tak solat tuan-tuan, sebahagian lah, bukan semua. Saya tak kata semua. So kita kena uji dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita tak kembali pada dia, tak minta tolong balik. Tu tak cerita lagi bab jaga-jaga aurat apa semua ni, tak usah cerita lah. Tak apalah kita kata rukhsah kan sebab susah. Tapi sekurang-kurangnya jangan tinggal solat. Solat betul-betul tuan-tuan, depan mata dia duduk di masjid, azan tak solat. Macam mana ni? Ni rumah dah tenggelam ni. Sedih. So saya share, saya sampaikan pada tuan-tuan yang mungkin nak pergi nanti, jangan lupa ingatkan. Kesian. Bukan ada apa, kesian. Jadi kalau Allah Ta'ala uji, tiba-tiba tak minta tolong, tak balik pada Allah Ta'ala, apa lagi? Takkan nak salahkan isu rapat tak rapat soft. Itu isu lain lah, kan? Orang solat 5 waktu pun Allah nak uji-uji lah. So bawa mesej ini, ingatkan mereka tentang solat, dari segi jaga aurat dan sebagainya. Tapi solat lah, the most important solat. Jangan ada di kalangan mereka yang ambil remeh bab solat. Kalau ada kekuatan lebih, ingatkan inilah masanya untuk kita balik kepada Allah Ta'ala. Patutnya macam itulah, kan? Jadi saya kira sedikit tazkirah ni untuk mengingatkan diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan ini pengajaran untuk kita semua ambil iktibar dan sama-sama kita usaha untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf banyak-banyak tak sempat nak masuk pengajian kita. Memang terlupa langsung. Saya mungkin terlalu penat ini, saya tak rehat lah. Balik tadi pukul 5.30, saya duduk tak dapat tidur apa. Kebetulan kawan pun datang rumah kejap, sembang-sembang semua. Terus 6 tadi saya siap gerak terus. Jadi panas tadi tengah hari, agak panas sikit. So minta maaf banyak, terlupa buat kitab. InsyaAllah kita sambung pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.